Kalau isteri yakin dia tak bersalah, dia boleh mempertahankan diri dia. Kalau suami ada yakin dia dapat benar, dia boleh menuduh si isteri. Kalau si isteri yang dituduh itu yakin bahawa dia teraniaya, dia tidak melakukan perkara tersebut, dia cuma jadi mangsa tomahan, dia boleh mempertahankan diri dia melalui hukum li'an ini. Oleh itu dapat difahami bahawa hikmah tuduhan berzina dilemparkan oleh suami terhadap isterinya jika tuduhan itu dilakukan menurut syariat Islam ialah suami tidak dikenakan hukuman hudud. Hal ini adalah kerana dari satu segi orang yang menuduh dikenakan hukuman hudud disebabkan tuduhan dustanya, manakala dari sudut lain disebabkan dia tidak mengambil berat untuk menutup aib orang lain. Jadi dalam konteks suami isteri ini, tuduhan itu tak dikira sebagai qazaf dan tak boleh pula dikenakan hukuman had. Kan? Jadi ini berkaitan dengan suami isteri, berkaitan dengan orang lain. Kalau orang lain tu, kalau seseorang itu adalah ajnabi, asing bagi kita, bila kita tuduh dia berzina, kita kena membuktikan tuduhan itu benar. Kalau sabit tuduhan itu benar, maka si yang dituduh boleh dikenakan hukuman had. Tetapi kalau tuduhan itu tak benar, maka hukuman had itu kena kepada si penuduh. Itu yang dikatakan sebagai qazaf. Adapun suami sudah tentu tidak akan menuduh isterinya secara berbohong kerana perbuatan tersebut hanya akan memalukan dirinya sendiri dan merosakkan imejnya. Justru suami boleh mendedahkan perbuatan keji isterinya kerana ia memalukannya, menjatuhkan maruah dan menjejaskan pandangan baik orang lain terhadap dirinya. Itu kalau li'an. Jadi li'an ini disyariatkan untuk menjaga maruah si suami. Kerana seperbuatan keji isteri itu menjejaskan maruah si suami. Jadi orang kata si suami ni dayus, tak tahu isteri jahat main dengan jantan lain, tapi tak diambil apa-apa tindakan, dibiarkan saja, dibiarkan begitu saja. Tak ada apa tindakan, memang nampak terang lagi bersuluh. Sebab itu pemilihan tu dikatakan. Jadi bila suami sedar perkara ni, suami boleh mengambil tindakan menuduh isterinya melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan zina, perbuatan keji, walaupun tidak ada 4 saksi. Kalau ada 4 saksi tak apalah. Kalau tak ada 4 saksi, maka hukum li'an itu ada di situ. Si suami boleh bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahawa tuduhannya itu benar, dan sumpah kelima bahawa kalau perkara ini tak benar, laknat Allah Ta'ala atas dia. Bagaimana si isteri? Si isteri pula boleh pula mempertahankan diri dia kalau yakin dia tidak berada di pihak yang salah, dia ditomah. Dia boleh sumpah 4 kali bahawa tuduhan ini tidak benar, tuduhan suami tidak benar, dan kelima, dia sedia menerima laknat Allah kalau tuduhan itu sebenarnya benar. Itu dikatakan sebagai li'an tadi. Kerana perbuatan li'an ni, perbuatan curang isteri ni merosakkan imej rumah tangga, nama baik suami, nama baik keluarga. Orang tengok pun cacat, buruk pada mata orang. Wallahu alam. Baik, 14.3.3 hukum menuduh isteri berzina. Tuduhan berzina terhadap isteri boleh dilakukan sama ada suami yang mengetahui isterinya berzina atau kuat sangkaannya terhadap perbuatan tersebut. Tuduhan berzina tu boleh kalau suami tahu isterinya berzina, tahu kuat sangkaannya terhadap perbuatan tersebut. Contohnya perbuatan zina isterinya telah ketara di kalangan orang ramai yang melihatnya berdua-duaan dengan pasangan yang tempat sunyi. Contoh, suami tak nampak tapi orang lain nampak. Orang lain bagi gambar, bagi video perbuatan isteri ni. Yakin dan sebenar-benarnya bukan macam dia tapi bukan dia. Itu bukanlah, memang yakin betul dia. Kan, si isteri ni betul-betul itulah rupanya. Itulah kata orang Negeri Sembilan, roman dia macam tu. Tak ada roman lain lah. Itulah roman walaupun si suami tak melihat sendiri, tapi dari maklumat yang disampaikan orang kepada suami dia, jadi dia berasa si isteri ini sudah
curang di belakang dia. Ada jantan lain, simpan jantan lain, contoh. Hukum harus menuduh isteri berzina ini sekiranya tiada anak yang dilahirkan. Jadi kalau anak tak ada yang dilahirkan, maka harus menuduh isteri berzina. Sebaliknya, jika terdapat anak yang suami pasti bukan zuriatnya, dia wajib menuduh isterinya berzina dan menafikan anak tersebut. Isteri bersalin, bersalin. Tapi suami yakin yang isteri dia ni, dia tak pernah bersetubuh dengan isteri dia sebelum isteri dia mengandung. Dia yakin tak pernah, tak pernah bersetubuh dengan isteri dia. Tahu-tahu isteri mengandung. Macam ni isteri dia boleh mengandung? Maka si suami yakin bahawa isteri dia sudah main kayu tiga di belakang. Bila anak tu lahir, maka suami wajib menuduh isteri dia berzina. Dalam suasana kita sekarang, teknologi DNA itu membantu. DNA anak ni ambil tengok dengan maknya, dengan kita. Kalau anak itu bukan anak kandung kita, tidak ada gen DNA pada si anak itu. Tidak ada gen DNA kita pada si anak itu. Maknya ada, mak dia melahirkan dia, tapi kita tak ada. Jadi siapakah jantan yang membuntingkan isteri itu? Jadi oleh kerana itu, kita wajib menuduh, maksud si suami ini wajib menuduh isteri itu berzina, dan menafikan anak itu. Jangan dibin langsung. So bukan anak itu, kan? Bukan anak si suami itu. Memang isteri bersalin, tapi bukan anak si suami. Isteri ini sudah beromen dengan orang lain, main kayu tiga, menjalin hubungan intim. Ni istilah dia, ini hubungan intim, mungkin dengan rakan sekerja. Itu kita, isteri kita ni yang bekerja ni, jaga elok. Jangan habis isteri je Ustaz, suami tak apa lah. Suami kalau ada, dia boleh, kalau dia mampu, dia boleh menikah lebih. Dia boleh menikah kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kalau mampu, kerana syarak membenarkan. Tapi isteri tak boleh kahwin suami kedua, suami ketiga, suami keempat, tak boleh. Jadi kalau si suami isteri melakukan hubungan luar nikah dengan lelaki bukan suaminya, lelaki lain, mengandung dia, dapat anak, si suami yakin itu bukan anak dia, maka suami wajib menuduh isterinya berzina dan tidak boleh, wajib tidak menerima anak itu sebagai anak kandung dia. Sekarang senang sebab ada teknologi DNA. Wallahualam. Hal ini demikian kerana jika tidak dinafikan, maka suami itu seolah-olah mengakui anak itu daripada keturunannya. Perbuatan mengakui seorang yang bukan keturunan sebagai keturunannya adalah haram, sebagaimana haram menafikan keturunannya. Jadi si suami haram mengaku anak yang dilahirkan isterinya dari hubungan terlarang itu sebagai anak kandungnya. Haram sama sekali. Dan wajib dia menafikan anak itu adalah anak kandung dia. Persoalannya bagaimana untuk mengetahui status anak tersebut? Caranya adalah dengan dia tidak menyetubui isterinya, atau isterinya melahirkan anak kurang daripada 6 bulan selepas persetubuhan, kerana 6 bulan merupakan tempoh minimum mengandung. Jadi cara dia mengikut pengarang-pengarang kitab ini, dengan cara dia tidak menyetubui isteri dia. Memang tak pernah, dah 2 tahun, dah setahun lebih tak bersetubuh dengan isteri, tiba-tiba isteri mengandung. Mana datang anak tu? Jadi anak itu adalah bukan anak kandung si suami. Kena kalau lahir pula lain pula rupa dia. Si suami muka Melayu, anak yang keluar muka India contoh, atau muka Arab, atau muka orang putih, atau muka hitam, mak black. Akhirnya si isteri ini dah berzina dengan seorang lelaki black, lelaki berkulit hitam. Mula-mula